Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah hari ini saya akan membentangkan tentang subjek dirasat tasawuf an-nasihah. Dan ini merupakan tugasan individu dalam kelip. Jadi saya mendapat hikam yang ke-11 di mana hikam ini adalah berkisahkan tentang konsep rendah diri. Okay, dalam konsep rendah diri ini, Syekh Ibnu Atha'illah ini membuat satu pembandingan berkenaan didikan jiwa, iaitu kata beliau, tanamlah jiwamu dalam bumi yang gersang kerana setiap biji yang tumbuh tanpa ditanam tidak akan sempurna hasilnya. Jadi apa yang dimaksudkan oleh Syekh Ibnu Atha'illah ini? Okay, huraian maksudnya, menurut Syekh Ibnu Atha'illah ini, tanamlah jiwamu. Okay, jiwa yang dimaksudkan ialah tanamlah kemasyhuran, iaitu kehebatan diri kita ni dalam bumi yang gersang. Bumi yang gersang yang dimaksudkan ini adalah seperti tanah. Tanah yang tiada kemasyhuran, iaitu ibarat tanah yang kata tiada fungsi lah, dan tanah yang tiada orang, tempat yang tidak dikenali. Okay. Kerana setiap biji yang tumbuh adalah bermaksud sikap kita lah. Biji-biji yang tumbuh ni sikap kita, keikhlasan kita, sikap rendah diri kita. Tanpa ditanam tidak akan sempurna hasilnya. Tidak akan sempurna hasilnya ni boleh dimaksudkan dengan tidak benar-benar ikhlas lah. Jadi secara kesimpulannya, kita tanamlah kehebatan diri kita ni dalam tempat-tempat yang orang tak kenal kita. Supaya keikhlasan kita ni betul-betul ikhlas. Okay. Jangan kita cari sebab-sebab untuk menjadikan diri kita ni masyhur. Kerana apa? Kerana sebab ataupun keadaan dan juga suasana ketidakmasyhuran itu membantu diri kita ni untuk memupuk sikap ikhlas, sikap rendah diri, sikap-sikap yang kata mahmudah lah, sikap yang baik. Contohnya, apabila seseorang itu tinggal di tempat yang tidak dikenali, sudah pasti dia pun tidak dikenali orang lain. Contohnya, Abu ini merupakan seorang yang terkenal. Tak kisah dia ni siapa. Dan dia ini ke sebuah wilayah yang jarang dikunjungi orang ramai. Ibaratkan di pelosok kampung lah. Maka apabila tibanya di sana, penduduk di wilayah tersebut tidak mengenalinya. Dia pun tidak mengenali orang lain. Maka niat dia untuk berhijrah, untuk menuntut ilmu kat situ, dipermudahkan. Ianya bertujuan apa? Tujuannya untuk memurnikan sifat tauhid kita kepada Allah SWT dalam beribadah. Sebab dalam sifat kita nak melakukan ibadah kepada Allah SWT ini, kita tidak perlu bermegah. Tak perlu menunjuk lah, orang kata tidak perlu menunjuk, berbangga. Kerana ianya sia-sia. Dan kalau kita ada sikap tu, kita hanya memperoleh sedikit daripada Allah SWT. Kerana sifat itu sekaligus mendorong ke arah ujub dan riak. Bila kita buat sesuatu ni sebab kita nak tunjuk, sia-sia je lah. Pahala entah ke mana. Dan orang kata apa yang kita dapat daripada Allah SWT ni tak banyak. Okay. Seterusnya, terdapat juga dalam hikam yang ke-11 itu nasihat salafus soleh berkenaan dengan jiwa. Yang pertamanya adalah daripada Syekh Bisru Al-Hafiz yang merupakan seorang tokoh ulama sufi lah. Beliau berkata, seorang lelaki datang kepadaku dan meminta nasihat kepadanya. Lalu beliau berkata, tanamlah sebutan namamu dan perelokkan makan minummu. Jadi kat sini dimaksudkan adalah tanam apa yang membuatkan kita tersohor, biar orang tak kenal kita, dan kita ni jaga makan minum kita. Nasihat yang kedua adalah setengah ulama daripada setengah ulama lain lah, yang kata perjalanan kami ini hanya menuju kepada keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak akan sempurna kecuali kepada sekumpulan manusia yang sanggup jiwanya itu diselubungi sampah. Jadi bila seseorang itu ibaratnya diselubungi sampah ni, bila kita busuk lah, bila kita busuk, maka tak ada orang lah yang nak dekat dengan kita. Okay. Seterusnya, nasihat daripada syair, maksud hiduplah kamu dalam keadaan tidak masyhur dalam kalangan manusia dan redha lah dengan cara kehidupan begitu. Itu lebih baik untuk kamu dalam kehidupan dunia dan agama. Dan barang siapa bergaul dengan manusia dan suka kemasyhuran, dan barang siapa bergaul dengan manusia dan suka kepada kemasyhuran, suka kepada glamour, agamanya ni tidak akan selamat dan sentiasa berada dalam keadaan tidak tenang. Niat dia nak jumpa orang ramai ni sebab nak nama, nak kepada
glamour, maka dia ni tidak akan berada dalam keadaan yang tenang lah. Okay. Yang terakhir iaitu daripada Ibrahim bin Adham. Beliau berkata, seseorang itu tidak akan benar hatinya dengan Allah Subhanahu Wa Taala sekiranya suka kepada kemasyhuran dan kebanggaan. Maksudnya kita ni dah ikhlas lah, dah teluh dengan Allah Subhanahu Wa Taala bila kita buat sesuatu ni nak kepada kemasyhuran, kebanggaan dan sebagainya. Baik. Kesimpulannya, dalam proses kita mendidik jiwa kita ni, kita perlu sentiasa berada dalam suasana uzlah. Berkeluar uzlah dengan Allah SWT. Kita sentiasa berada dengan Allah SWT. Siang, malam, pagi, petang dan sebagainya. Maka akan hilang rasa untuk mendorong kepada kemasyhuran, iaitu duduk berasingan dengan orang lain. Salah satu cara untuk kita elokkan diri kita ni daripada nakkan kepada kemasyhuran ni, kita buat sesuatu, kita duduk berasingan dengan orang lain. Kita beribadah ni seorang-seorang, supaya kita lebih dekat dengan Allah SWT. Kemudian kita haruslah menyeru orang lain untuk sama-sama beribadah kepada Allah SWT. Dalam masa kita beribadah kepada Allah SWT, kita haruslah mengajak orang lain bersama. Kerana setiap pahala yang kita ajak tu dia orang lakukan, pahala ataupun saham tu pun akan dapatkan kita di akhirat kelak. Pada masa yang sama, seseorang itu tidak lagi merasakan kemasyhuran dengan manusia. Dia bila dia ajak orang, tak boleh nak rasa bangga. Boleh ajak orang dan sebagainya. Tapi kita niat kerana Allah SWT. Dan apa yang diperolehi semuanya hanyalah daripada Allah SWT. Okay, seterusnya. Allah SWT sahaja yang memahsyurkan manusia. Iaitu hanya Allah SWT sahaja yang mampu memimpin dan mendorong seorang hambanya. Begitu juga kita. Bila kita nak buat baik, hanya Allah SWT sahaja yang mampu mendorong kita. Bukannya orang lain, bukannya mak kita, bukannya adik-beradik kita, tapi hakikat yang sebenarnya adalah daripada Allah SWT. Selain itu, orang yang memulakan pentarbiyahan ke atas dirinya dengan membuang sifat kemasyhuran dalam diri, insya-Allah apabila tiba di peringkat kesudahan dalam mentarbiyahkan diri, beliau akan menjadi seorang yang selamat daripada kecacatan dan juga kemasyhuran. Bila dia yang nakkan kepada pentadbiran tu, maka Allah akan mudahkanlah, insya-Allah. Dan dalam kalam yang ke-11 ni juga, ianya ada kaitan dengan kalam yang seterusnya, iaitu kalam yang ke-12. Di mana saya sebut sikitlah, kalam yang ke-12 ni bermaksud hati yang sentiasa diselubungi dengan makhluk akan menyebabkan diri kita ni tidak akan mengenali Allah SWT. Maka tidak dapat memberikan apa-apa yang baik dalam beruzlah. Kerana dengan cara uzlah tersebut, dia akan masuk ke medan pemikiran, berfikir, melihat, memahami kebesaran dan keagungan Allah SWT. Jadi, kemuncak kalam yang ke-11 tadi ni merupakan sebab lahirnya kalam yang seterusnya, iaitu adanya kalam yang ke-12. Okay. Tujuan menanam diri kita ke tanah, dalam tanah atau di tempat yang tidak masyhur ini bertujuan untuk menjadikan diri kita terangkat daripada hijab al-awiyar, yang bermaksud hijab makhluk yang menyelubungi hati. Yang kata lain, ianya bermaksud rendah dirilah. Ianya merupakan kesan kepada seseorang yang tidak ingin kepada kemasyhuran. Kesan yang baik bila seorang tu tak suka akan glamour, tak suka akan dipandang tinggilah orang lain, maka akan lahirlah sikap rendah diri. Rendah diri ini bukanlah satu sifat yang zahir, tetapi ianya adalah merupakan sifat hati. Sifat hati yang kesannya adalah daripada hati sendiri yang tidak mahu dikenali orang ramai. Tidak mahu rasa dipandang hebat oleh orang lain. Namun kita rendah diri tak? Jadi dalam konsep kita nak didik hati kita ni, nak kenal Allah SWT, kita mesti menghilangkan sifat-sifat yang inginkan kepada kemasyhuran, yang inginkan kepada orang pandang hebat kepada kita. Kalau sifat-sifat tu ada di kita, dah hilang daripada diri kita, maka susahlah, sukar untuk kita ni mengenali Allah SWT. Maka kita akan sentiasa merasakan diri kita ini hebat melebihi orang lain. Semoga Allah lindungi diri kita ni, Allah didik hati kita ni untuk sentiasa bersikap rendah diri. Wallahualam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.